Untuk soalan nombor 2, rajah di sebelah menunjukkan kedudukan sebuah pelantar minyak. Sebuah pelantar minyak yang mana? Ini. Okey. Sebuah kapal tangki. Kapal tangki ni kapal tangki. Dan sebuah helikopter. Okey, bearing helikopter dari kapal tangki adalah 40 darjah. So darjah dia 40. Okey, diberi jarak di antara helikopter dengan kapal tangki adalah 13 km. Manakala jarak di antara helikopter dengan pelantar minyak adalah 10 km. Soalan dia, hitung jarak di antara kapal tangki dengan pelantar minyak. Kapal dengan pelantar, dia nak jarak sini. Okey, so bila dia kata bearing 40 darjah, bermaksud sini ini adalah 90 tolak 40, 50 darjah. Nampak? Okey. Okey, kemudian sebab apa kat sini ini 90 darjah. Jadi dia 40, maka kat belah sini 50 darjah. Nampak? Okey. So, nak buat apa? Kita dah ada sudut 1. Ada pasangan tak? Ada? Nampak tak? Pasangan dia dengan 10. Tapi kita nak cari KP. Sudut dia tak ada. Tak apa. Kita cari satu-satu. Ambil yang ada nilai dan pasangkan dulu. Okay, so, ini pasangan dia sudut ni kan? Jadi, cari dulu sudut KPH. So, sin sudut KPH per 13 sama dengan sin 50 darjah per 10. Nampak? Okay, so kat sini sin sudut KPH sama dengan sin 50 per 10 darab 13. Okey, tekan kalkulator sekarang. Sin 50 darjah bahagi 10 darab 13. Shift sin answer, kita akan dapat 84.78 darjah. So dah shift sin tu, tak payah tulis sin kat depan. Okey. Okey, so sekarang kita dah dapat sudut yang ini adalah 84.78 darjah. So nak cari sudut H, awak tak nampak. Kalau tak nampak, awak buat je lakar segitiga, helikopter, kapal, pelantar. So kat sudut H ni, yang ni kita tahu 50 dah. Yang ini tadi kita cari 84.78. So nak cari sudut H ataupun sudut KPH sama dengan 180 darjah tolak 50 darjah tolak 84.78 darjah. So, 180 tolak 50 tolak 84 tu kita akan dapat 45.22 darjah. Jadi sudut ke atas ni adalah 45.22 darjah. So, dah ada sudut ni, boleh pasang dengan KP tu kan. Okey, so kita boleh cari KP tu, KP per sin 45.22 darjah sama dengan nak pasang dengan apa, tak kisah mana-mana. Cikgu ambil 10 per sin 50 darjah. So, KP sama dengan, awak boleh buat 10 bahagi sin 50 darab sin 45.22. Kita akan dapat 9.27. 4 ke berarti 9.2659. Jadi KP sama dengan 9.266 kilometer. cm pula dah. Kilometer. Okey. So dah selesai nombor 2. Okey, so boleh tulis jarak di antara
kapal tangki dengan pelantar minyak ialah 9.266 kilometer. Okey, selesai nombor 2. Kita pergi ke nombor 3. Raja di sebelah menunjukkan sebuah kotak hadiah berbentuk kuboid. Okey, 3A. Hitung luasata ACQ. Okey, bila luasata ACQ, awak tengok ACQ yang warna biru tu kan? Okey. Awak perlukan, bila kita keluarkan sini, awak perlukan nilai macam ni je, keluarkan dia. Okey. Q, A, C ataupun A, C, Q sama je. So, kita perlu nilai QA. QA ni adalah, awak tengok QA ni, QA, dia tengah-tengah ni kan? Ni segi empat mesti sudut tegak. Okey. PA, ni ada B. Okey. PA sama dengan 6. Nampak? AB sama dengan 4. Jadi, kita boleh buat apa? QA ni sama dengan punca kuasa 6 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Kita akan dapat 52. So, punca kuasa 52, kita akan dapat 7.211. Jadi, tulis kat sini. 7.211. Nampak? Okay, next. Okay, kita perlukan maklumat panjang QC. So, bila panjang QC, awak tahu QC tu belakang tu kan? QC. So, lebar dia ni adalah 8 sama dengan AD. Sebab sini pun 8. Okey. Tinggi dia adalah 6. Nampak? So, boleh buat teorem Pythagoras kan? QC sama dengan punca kuasa 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Kita dapat 100 punca kuasa kan, square root kan, kita akan dapat 10. Jadi letaklah sini 10. Okey, satu lagi adalah AC. AC ni tapak yang bawah tu. Segi 4 juga. Tapak bawah tu ya, A, B, C, D. Okey, AC yang tengah dia. Ni sudut tegak. Ini 4, ini 8. Okey, jadi mana AC sama dengan punca kuasa 2, 8 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Kita akan dapat 80. Punca kuasa 2, kita akan dapat 8.944. So, tulis kat sini. 8.944. Jadi, dia nak luas sata. So, bila tak ada sudut, kita perlu buat apa? Guna petua Heron. Rumus Heron tu. Bila rumus Heron, kena cari apa? S. Betul tak? So, S sama dengan 7.211 tambah 10 tambah 8.944 bahagi 2. So, S kita dapat 13.078. Okey, jadi dalam petua Heron 13.078. Betul lah. Kita dalam petua Heron kita ambil luas dia sama dengan punca kuasa 13.078 13.078 tolak 7.211 darab 13.078 tolak 10 darab ni cikgu tak mat. Kalau awak mat, awak sambung panjang 13.078 tolak 8.944. Okey. So, guna kalkulator terus. Tulis terus panjang. Tak payah nak buat satu-satu. darab, okey, buka balik kurungan 13.078 tolak 10, tutup kurungan, buka balik kurungan 13.078
tolak 8.944. Tutup balik kurungan. So, kita terus dapat jawapan 31.25 cm kuasa 2 cm per segi. Okey. Okey, so kita dah dapat luas satah ACQ. Ini. Seterusnya, nyatakan satu lagi satah yang mempunyai luas yang sama dengan ACQ. So, luas yang sama dengan ACQ adalah dia AC, penjuru dia adalah apa? DB. Nampak? Okey. Kemudian QC, dia punya penjuru satu lagi adalah BR tu. Okey. Kemudian satu lagi QA, kita boleh ambil yang ini. Nampak? Okey, so dia punya nama satah dia adalah satah DBR. DB ni R atas ni. Okey, nampak? Ni jawapan untuk B. Okey, so selesai nombor 3. Okey, untuk nombor 4. Sebuah kapal berlayar sejauh 20 km ke Pelabuhan Bentara pada bearing 120 darjah dari Pelabuhan Astaka. Kemudian kapal itu berlayar sejauh 30 km ke Pelabuhan Cindai pada bearing 225 dari Pelabuhan Bentara. Hitung jarak dan bearing Pelabuhan Cindai dari Pelabuhan Astaka. So, di sini awak kena lukis. Kalau tidak, awak takkan nampak. Okey, cara nak lukis dia. Okey, dia bearing ni dia ada utara. Kena buat yang utara, selatan, timur, barat tu kan. Okey. Kemudian bila dia kata bearing 120 darjah, bermaksud ni dari utara. Okey, 120 lebih kurang dekat sini, betul tak? Dari utara sampai sini 120 darjah. Nampak? Okey. Yang ni ke Pelabuhan Bentara. Jadi dia pergi cikgu besar sikit. Dia pergi ke Pelabuhan Bentara. Nampak tak? Okey. So kat sini adalah A, Pelabuhan Astaka. Dari Pelabuhan Astaka ke Pelabuhan Bentara. Bentara kat sini. Okey, dekat dari Pelabuhan Bentara ni, dia pergi ke Pelabuhan Cindai. Jadi awak kena buat lagi utara, selatan, timur, barat tu. Utara ke atas. Nampak? Okey, dia kata bearing 225. Bila bearing 225, dia dari utara sini sampai sini 180. 225 lebih sikit je. Kita agak-agak lah, tak payahlah ikut protector sangat. Okey, agak-agak je sebab kita nak lakar. So, dia pergi ke Pelabuhan C. Nampak? Yang kuning tu mana tadi? Okey, yang ni 225 darjah. Cikgu buat anak panah. Okey, dia mesti dari utara. Okey, kemudian yang ni adalah Pelabuhan Cindai. Okey, so kita sambungkan satu lagi. Kita akan dapat bentuk segitiga macam ini. Nampak? Okey, so baru masukkan nilai berapa kilometer tu? 20 kilometer ke Bentara. Satu lagi 30 kilometer ke Cindai. Okey, hitung jarak dan bearing Pelabuhan Cindai dari Pelabuhan Astaka. Okey, so kat sini kita tengok.
Okey, sebelum tu kita kena cari sudut kat belah dalam. Okey, so kita tengok belah dalam yang mana ada maklumat, kita cari dulu. Okey, awak tengok sini kita nak cari sudut ABC yang ni. Okey, nak cari sudut ABC kita mesti tahu sudut yang ni. Nampak tak? Sudut itu adalah, awak tengok betul. Garis sudut ini, awak tengok utara ni anak panah ke atas, anak panah ke atas. So kat sini 120. Ni 120. So baki sini sampai dekat tu Okey, baki dia adalah 60 darjah yang ni. Okey. Baki dia adalah 60 darjah. Jadi kat sini awak tengok utara, selatan, timur, barat. Sudut ini, ni anak panah kat atas Sudut ini sama dengan sudut yang ni. So sini adalah 60 darjah. Nampak? Dia sudut zigzag. Sebab sini pun anak panah ke atas. Ini. Ini 60. Kat sini pun 60 darjah. Nampak? Okey. So, bila sini 60, kita dah dapat sudut ABC sama dengan 360 darjah. Satu pusingan 360 kan? Tolak 225 tolak 60 darjah. So, kita akan dapat 75 darjah. So kat sini 75 darjah. So kalau serabut kat tu, kita boleh lukis satu lagi segitiga untuk kita tengok. Okey, A, B, C 20, 30, kat sini 75 darjah. Okey, dah dapat 75 darjah, kita boleh cari AC. Okey. So guna petua apa? Tak ada pasangan, guna petua cos. Jadi cos AC kuasa 2 sama dengan 20 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2 tolak 2 darab 20 darab 30 cos 75 darjah. So, guna kalkulator. 20 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2 tolak 2 darab 20 darab 30 darab cos 75. So, square root kan dia. Kita akan dapat 31.46 kilometer. So, AC ni adalah 31.46 kilometer. Nampak? Dari Cindai dari pelabuhan Astaka. So, jarak dia dah ada. Okey, 31.46 kilometer. Okey, so sekarang kita nak cari sudut BAC. Sebab dia nak bearing dari Cindai, dari Astaka. Okey, ni sini dah. So, sudut BAC. BAC yang ni. Yang ni bukan 60 tau. Sebab nampak tak dia ada lari sikit. Kat situ kan. So, sudut BAC. Sin BAC per dengan berapa? Pasangan dia 30. Sin 75 darjah per 31.46. So, dapatlah sudut BAC sama dengan sin 75 bahagi 31.46 darab 30. Shift sin answer kita akan dapat
67.09. Okey, so kita dapat sudut BAC 67.09. Okey, so sini BAC yang warna hitam. Okey, BAC yang ni tahu. Dia adalah 67.09 darjah. Jadinya dia nak bearing dari astaka kan. 120 asal kat sini tambah dengan 67. Jadi bearing 120 darjah tambah 67.09, kita akan dapat 187.09 darjah. Okey, kira balik. Okey, so betul lah ni. Jadi awak boleh tulis jarak dia berapa tadi? Jarak dia 31.46 km dengan bearing 187.09 darjah. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya, nombor 5, last. Soalan terakhir untuk tajuk ini. Okey, sudut dongak puncak sebuah gunung dari Arman ialah 20 darjah. Arman kemudian berjalan secara mengufuk ke arah gunung itu sejauh 800 meter dan sudut dongaknya menjadi 45 darjah. Anggarkan tinggi gunung itu dari aras Arman berada. Okey, so kita boleh lukis. Bukan boleh lukis, kena lukislah. Okey. Arman berjalan mengufuk ke arah gunung. Nampak tak? Mengufuk, melintang lah. Okey. So, sini Arman. Sini gunung tu. Sejauh 800 meter. Okey, sudut dia dari gunung tu si tinggi kan? Gunung. Nampak? Gunung tu tinggi. Okey, dia dongak ke gunung. Sudut dongak dia adalah 20 darjah. So, dia dongak ke gunung tu 20 darjah. Ke puncak gunung. Atas ni puncak gunung. Nampak tak? So, gunung. Puncak gunung kat sini. Okey. Dia dah berjalan sejauh dan sudut dongaknya menjadi 45 darjah. So, dia jalan-jalan-jalan sampai sudut dongak dia 45 darjah. Sampai sini dia jalan. Nampak? Okey. Anggarkan tinggi gunung itu dari atas Arman berada. So, dia suruh cari tinggi gunung. Sini 90 darjah. Okey. Macam nak cari? $800 untuk semua, 20 darjah dengan tinggi. Okey. So, kita boleh cari yang ni dulu. Okey. 800 dengan sudut ini. Sebab dia berjalan sampai 800. Baru sudut dongak dia 45 darjah. Nampak tak? Okey, so pasangan dia 800 dengan sudut. Kemudian satu lagi, ni 20 darjah. Kita kena cari satu lagi sudut. Kat sini kalau awak tengok yang ini, sudut tu adalah 180 tolak 45 darjah. Kita dapat 135 darjah. Jadi, untuk sudut G tu, sudut, kita buat tanda alfa lah. Okey, sudut alfa sama dengan 180 tolak
135 tolak 20 darjah. So, dapat 25 darjah. Okey. So, kat sini alfa tu 25. Jadi, kita nak cari yang ni dulu. X dulu. Okey. So, X per sin 20 sama dengan 800 per sin 25 darjah. Jadi, X sama dengan 800 bahagi sin 25 darab sin 20. So, cikgu dapat 647.43 kilometer. 647.43 meter. Ni 800 meter. Okey. So, kat sini boleh lukis lain. 647.43. Sini 45 darjah. Okey, yang ini adalah tinggi dia. Okey. Kalau yang ni awak tengok ni ada hipotenus, ada sudut. Jadi sudut yang melibatkan hipotenus dan tentangan, apa dia? Tentang hipotenus. Opposite dengan hipotenus. Jadi sin kan? So, sin 45 darjah sama dengan tentang dia adalah, opposite dia adalah tinggi, per hipotenus dia adalah 647. Salah tulis. 647.43. Okey. So, boleh cari T dia sama dengan sin 45 darjah darab 647.43. So, kita akan dapat tinggi dia 457.8 meter. So, inilah jawapannya, tinggi gunung. Okey. So, habis dah tajuk ini. Untuk nombor 5 dan latihan intensif, berapa ni? 6.4 kan? So, harap awak boleh faham tajuk ni. Kita dah selesai tajuk penyelesaian segitiga. Okey? So, benda yang awak kena ingat adalah, pertama, petua sin. Kedua, sin atau sinus. Petua cos atau cosinus. Okey, apa dia petua sin? A per sin A sama dengan B per sin B. Dia mesti ada pasangan. Nampak tak? Okey, kalau A tu untuk panjang, sini dia punya pasangan. Sin A, sudut A tu. Okey. Satu lagi, sini sudut B, pasangan dia mesti B kat sini. Nampak? So, dia boleh terbalik juga. Awak boleh buat sin A per A sama dengan sin B per B. Boleh mana-mana. Okey, untuk petua cos, awak tengok mana awak nak ambil dia punya depan. So, katalah awak nak ambil depan dia B kuasa 2. Bermaksud satu lagi adalah A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 darab A darab C cos B. Nampak tak pasangan dia? Wajib macam tu. So, kalau A, B, C tu segitiga dia samalah macam ni, ni C. Kita ambil B kuasa 2. B kuasa 2, yang apit sudut B tu adalah A dengan C. Nampak tak? Okey. Untuk seterusnya, nombor 3. Luas segitiga. Awak kena ingat balik 1/2 darab tapak darab tinggi. Yang ni kena tahu. Segitiga kot mana pun dia mesti ada tinggi dia. Tapi guna tinggi dia betul-betul lah. Ataupun tinggi dia mesti garis, mesti sudut tegak. Mana-mana boleh. Okey. So, satu lagi adalah 1/2
AB sin C. Di mana? Ni tapak. Okey. AB sin C di mana? Kalau sini adalah AB, C besar kat sini kan? Okey, jadi kita ambil yang ni. Sudut dia mesti ini, garis dia mesti apit. Nampak? Okey. Yang ketiga, petua guna rumus Heron. Rumus Heron ni, awak tengok balik, dia tak ada bagi sudut, dia bagi sisi. ABC. Okey. Pertama, kena cari S dia. S adalah A tambah B tambah C bahagi 2. So, dah cari S, baru cari luas sama dengan punca kuasa S darab S tolak A darab S tolak B darab S tolak C. Itu dia punya rumus. So, awak tengok balik dan tengok kaitan. Dan jangan lupa juga, aplikasi dia akan masuk yang trigonometri tu. Sebab trigonometri dan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras tu awak tahu kan? A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tambah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Ni teorem Pythagoras. Okey, yang trigonometri tu sin tan sin cos tan. Opposite per hypotenuse ataupun tentang per hypotenuse, cos adjacent per hypotenuse ataupun adjacent sebelah per hypotenuse, tentang adalah opposite per adjacent. Okey? Tu awak kena tahu. Okey, so habis tajuk ni. So dengan ini habislah tajuk tingkatan 4. Okey, so the next class kita akan buat ulang kaji sepenuhnya. Okey? So jumpa lagi untuk kelas seterusnya. Selamat belajar.